Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nurika sari madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi sahbihi nur. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ban hazana wa syi'ta rabbi sahla. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Pada pagi yang berbahagia ini, kita dapat lagi menyambung kuliah kita yang dah lama tercuti akibat Hari Raya dan sebagainya. Pada pagi yang berbahagia ini, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan rahmatnya, kita dapat lagi duduk dalam satu majlis ilmu. Tuan-tuan ibu yang dirahmati Allah sekalian, sesiapa yang memiliki kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali ini, bolehlah buka muka surat 75. Bolehlah buka muka surat 75. Baik, insya-Allah kita akan bincang perkara berkaitan dengan adab-adab mengerjakan sembahyang. Adab-adab mengerjakan sembahyang. Boleh dengar tak suara saya? Jelas? Ahlan sahlan Puan Mas Tahir Sayuti. Faddalu. Ahlan sahlan Puan Nuraini ini. Silakan. Baik, siapa yang memegang kitab Bidayatul Hidayah, bolehlah buka muka surat 75. Hari ini kita akan bincangkan adab-adab mengerjakan sembahyang. Adab-adab mengerjakan sembahyang. Baik, kata Imam Ghazali, apabila engkau telah selesai bersuci daripada najis pada badan, pakaian dan tempatmu, dan engkau telah suci daripada hadas, dan setelah engkau menutup aurat dari lutut sampai ke pusat bagi lelaki, dan seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan bagi perempuan, maka hendaklah engkau menghadap kiblat dalam keadaan berdiri, renggangkan sedikit di antara dua kaki, berdirilah dengan tegak, kemudian baca olehmu surah An-Nas sampai akhirnya. Subhanallah ibu, ini satu penegasan daripada Imam Ghazali untuk melindungi diri kita daripada sifat was-was. Sebab tu disarankan oleh semua orang Islam itu, apabila telah solat, perkara pertama yang kita ucapkan pada lidah kita adalah istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah bagi salam, khususnya sembahyang fardu kita. Kita apabila setelah bagi salam, kita akan ucapkan Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Kan satu perkara berkaitan dengan istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita barangkali ada godaan-godaan yang datang ketika dalam sembahyang. Ketika dalam sembahyang, itu yang kita takut tu. Jadi sebab tu dalam Islam kita disarankan setelah kita solat, kita istighfar 3 kali. Tetapi sebelum mula solat, sekurang-kurangnya kita membaca surah An-Nas 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas sampai habis, supaya dilindungi jiwa kita, hati kita daripada godaan, waswas, tipu daya syaitan. Jadi untuk dapatkan solat yang khusyuk, ini salah satu penegasan daripada Imam Ghazali. Jadi mari sama-sama ibu-ibu kita ajar anak cucu kita, keluarga kita, sebelum mula solat, jangan kita terburu-buru, berdiri tegak, bagi lelaki kena renggangkan kaki sedikit, kemudian istihdar. Istihdar ni apa? Kita hadirkan seluruh hati dan jiwa kita, mengenangkan kita akan solat. Kita akan berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita bacalah surah An-Nas 1 kali sahaja. Surah An-Nas 1 kali sahaja. Ataupun ada juga saranan-saranan para ulama lain, sebagai contohnya bacaan Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Itu dibaca 3 kali. Biasa kalau kita baca wirid atau ratib Al-Haddad umpamanya, ataupun Wirdul Latif umpamanya, akan ada satu bacaan yang berbunyi Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah aku daripada tentera-tentera syaitan, dan aku berlindung daripada ia datang menggangguku. Wa Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Jadi ini satu perlindungan diri daripada gangguan tentera-tentera syaitan ketika kita solat. Jadi banyak orang tanya kadang-kadang, macam mana nak dapatkan solat yang khusyuk,
solat yang daripada awal takbir sampai salam itu penuh dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah membaca beberapa wirid-wirid tertentu. Surah An-Nas umpamanya kita baca untuk lindung diri kita daripada mendapatkan satu perkara berkaitan dengan gangguan daripada gangguan syaitan, untuk mendapatkan perlindungan daripada gangguan syaitan. Baik, saya nak kongsikan di sini, kita biasanya kita akan tanya diri kita, kenapalah dah lama solat ni tak dapat solat yang khusyuk? Kenapa kita dah lama solat ni kita tak dapat solat yang khusyuk? Jawapan ni mudah sahaja. Setelah diteliti dan kita lihat banyak para ulama kita membuat kajian, ternyata setiap kali nak solat, setiap kali nak zikir, kita sukar untuk mendapati diri kita khusyuk adalah disebabkan wadah ataupun bekas dalam diri kita ni tidak bersih. Bekas dalam diri kita ni tidak bersih. Dan apakah bekas itu? Apakah wadah itu? Ialah tidak lain tidak bukan adalah hati kita. Adalah hati kita. Sebab tu kalau kita belajar ilmu penyucian jiwa, tazkiyatun nufus ini, antara perkara pertama yang disarankan oleh para ulama kita menerusi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mencuci bekas dalam badan kita. Kita nak minum air, kalau kita ada gelas, pastikan gelas itu bersih dulu baru kita tuang air. Kalaulah gelas itu gelas yang kotor, gelas yang penuh dengan keladak, adakah kita akan tuang air? Sudah tentu kita tidak akan tuang air. Jadi untuk minum air yang bersih, mestilah kita akan cuci gelas itu sehingga betul-betul bersih, barulah kita tuang air yang kita nak dan kita akan minum. Maka para ulama tasawuf mengatakan itulah kiasan bagi penyucian jiwa kita, hati kita. Jadi untuk dapatkan solat yang khusyuk, zikir yang lazat, Quran yang betul-betul tadabbur, itu wadahnya harus dicuci dulu. Iaitu dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum solat, selepas solat, waktu tidak ada perkara lain daripada membaca Quran dan zikir, kita banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekurang-kurangnya istighfar itu satu hari 1,000 kali. Ia untuk mencuci semua kotoran wadah dalam jiwa kita. Setelah kita cuci siap, kemudian barulah kita isi dengan cahaya-cahaya Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan zikir dan lain-lain. Jadi orang yang sentiasa istighfar pada Allah ini, dia akan dapati diri dia mudah untuk khusyuk. Bila dia baca Quran, dia dapat tadabbur, dia dapat teliti, dia dapat masuk dalam apa yang dibaca tu. Bila dia solat, dia tidak lupa rakaat, dia dapat ingat seluruhnya kerana hatinya sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sini saranan Al-Imam Ghazali, sekurang-kurangnya waktu nak berdiri menghadap Allah itu, waktu nak takbir itu, kita bacalah surah An-Nas kerana itu perlindungan daripada gangguan syaitan. Dan mudah-mudahan itu juga satu bentengan pembersihan jiwa kita, hati kita daripada sebelum menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati ini yang pertama kena istighfar banyak-banyak. Ada orang tanya, Ustaz, dia macam mana Ustaz? Istighfar dulu ke? Tahlil dulu ke? Selawat dulu ke? Macam mana? Baca Quran dulu ke? Jadi jawapannya mudah. Istighfar dahulu, bersihkan wadah, diisi dengan la ilaha illallah. Penutupnya, yang menutupkan bekas ini, amalan ini adalah dengan selawat ke atas Nabi SAW. Jadi analogi dia macam bekas air tadi. Air dibersihkan itu, kita bersihkan cawan itu untuk minum, itu dengan istighfar pada Allah Ta'ala. Kemudian diisi dengan cahaya-cahaya Allah dengan bacaan paling afdal adalah la ilaha illallah. Kemudian air yang telah dicuci, dibersihkan, diisi dengan air yang bagus, ditutup supaya tidak ada kotor lagi masuk dengan selawat ke atas Nabi SAW. Jadi kalau hati kita sudah bersih begini, sudah dicuci, diisi, ditutup dengan rapi daripada gangguan-gangguan yang datang daripada hawa, nafsu dan syaitan, maka kita ketika kena solat, insya-Allah kita akan dapat tawajuh. Kita akan dapat solat yang betul, solat yang murni, solat yang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini perkara berkaitan dengan khusyuk tadi. Jadi ibu kita pesan pada anak-anak kita, bila nak berdiri solat tu bacalah Qul a'udzu birabbin nas 1 kali. Setelah solat istighfarlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara untuk dapatkan khusyuk.
Baik, dan berdiri tegak, kemudian baca ulama surah An-Nas. Engkau baca surah tersebut dengan niat untuk membenting dirimu daripada godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian hadirkan hatimu, kosongkan jiwamu daripada sebarang was-was. Hendaklah engkau fikirkan bahawa engkau sedang berdiri di hadapan Tuhanmu dan engkau munajat dengannya, maka hendaklah engkau malu sekiranya engkau munajat kepadanya dengan hati yang lalai, dada yang penuh berserabut dengan was-was dunia, bisikan syahwat dan hawa nafsu. Dan ketahuilah bahawa Allah Ta'ala mengetahui segala rahsiamu dan melihat ke dalam hatimu dan ia hanya menerima sembahyangmu yang khusyuk sahaja dan penuh rendah diri. Maka sembahlah Tuhanmu seakan-akan engkau melihatnya. Jikalau engkau belum mampu berbuat demikian, maka tanamkanlah di dalam hatimu bahawa sebenarnya Tuhanmu melihat segala perbuatanmu. Subhanallah. Ini bab apabila kita berkaitan dengan munajat kepada Allah Ta'ala, kata Imam Ghazali, kena malu dengan Allah Ta'ala kalau tidak ada khusyuk. Pada zaman Nabi SAW, Nabi pernah utus 2 orang sahabat. Ini saya pernah kisahkan dahulu, kalau ibu ingat lagi kisah ni. Nabi pernah utuskan 2 orang sahabat untuk menjaga peperangan yang penting. Kalau tak silap peperangan ini, tak silap saya, peperangan berkaitan dengan peperangan Hunain, tak silap saya. Maka 2 orang sahabat ini, salah seorangnya adalah Ammar bin Yasir. Ayah kepada Ammar bin Yasir, sahabat Nabi SAW. 2 orang sahabat ini diutus oleh Nabi. Kemudian ketika malam menjelma, 2 orang sahabat ini bertukar-tukar fikiran, mengatakan salah seorang boleh tidur, salah seorang menjaga. Dan yang menjaga ini, apabila dia dalam solatnya, dalam ketika dia membaca Al-Quran dalam solatnya, ternyata musuh telah nampak daripada jauh dan musuh telah tembak dengan menggunakan anak panah. Busur anak panah tu kan. Apabila Yasir ini dia solat dan badannya terkena panahan pertama itu, rupa-rupanya dia dalam keadaan telah tadabbur Quran dalam solatnya, dan ada riwayat mengatakan Yasir ini sedang membaca surah Kahfi. Dia sedang baca surah Al-Kahfi. Ketika dia baca surah tu, bila panah datang kat tangan dia, dia boleh cabut macam tu je dibuang. Dia tak rasa pun. Kemudian datang panahan kedua, dia boleh cabut gitu dibuang. Dia teruskan solat dia. Setelah selesai solat tahajudnya itu, kelihatan darah telah banyak keluar melimpah. Alangkah terkejutnya sahabatnya yang sedang tidur itu melihat darah yang banyak keluar daripada badannya, mengatakan, "Wahai Yasir, kenapa tak kejut aku tadi bila kau kena panah?" Kata Yasir tadi, "Aku tak rasa sebenarnya. Waktu solat, aku tak rasa sebenarnya benda ni datang." Dia dah khusyuk kepada Allah Ta'ala, tawajuh diri kepada Allah Ta'ala, sehingga kan tusukan anak panah tu dah tak rasa lagi. Subhanallah. Ini kekuatan yang diberikan oleh Allah pada hamba-hambanya yang mempunyai hati yang bersih, hati yang khusyuk. Jadi macam saya katakan tadi, kalau kita nak dapat khusyuk, wadah atau bekas dalam badan kita kena bersih, iaitu hati kita. Kena dibersihkan, kena dicucikan, kena dicahayakan. InsyaAllah Allah akan isikan dengan banyak kebaikan dan Allah akan isikan khusyuk, yang mana khusyuk itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kena istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada hati yang berwas-was, biasa berlaku. Sebab tu dalam Islam dia sarankan solat fardu mesti dijemaahkan. Dijemaahkan, dituntut. Dan Nabi SAW itu adalah manusia agung yang tak pernah solat fardu seorang diri. Nabi solat fardu seumur hidup dia dalam keadaan berjemaah. Kerana dalam berjemaah itu ada keberkatan. Dan biasanya semayang berjemaah itu semayang yang paling tertib. Adapun kita semayang seorang diri, kita akan banyak lupa. Kerana ada was-was dan tipu daya syaitan. Bila dah bangun rakaat ketiga tu, akan ada nanti ke 4 ni. 4 ke 5 ni. Tiba-tiba duduk balik. Rupanya dia solat isyak 3 rakaat. Ketika dia solat subuh, dia rakaat pertama tu lepas rokok tu, dia, ni kedua ke satu ni. Terus dia baca kunut. Maka dia solat subuh dalam keadaan 1 rakaat sahaja. Ini rupa kepada orang-orang yang tidak ada khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu sekalian, mari sama-sama kita mengambil satu pendekatan berkaitan dengan bagaimana kita membentengi diri kita daripada tidak ada bisikan, tusukan, hawa nafsu yang dibawa oleh pemikiran-pemikiran syaitan dalam kita pada solat. Dalam pada solat itu tidak ada perkara-perkara begini berlaku. Baik, kemudian Imam Ghazali sentuh lagi, apabila hatimu masih belum hadir dan anggotamu masih belum tenang, maka ini daripada kurangnya ma'rifatmu terhadap kebesaran keagungan Allah. Cuba engkau bayangkan jika ada orang saleh dari keluargamu yang sedang perhatikan dan meneliti kesembayangmu. Pasti ketika itu kau akan
mendapati hatimu sedang khusyuk kepadanya dan segala anggotamu menjadi tenang di hadapannya. Oleh itu kembalilah engkau nasihatkan dirimu, katakan, wahai nafsuku, tidakkah engkau merasa malu kepada Allah yang menciptakanmu? Betapa engkau boleh malu di hadapan manusia yang lemah ini, dan dia hanyalah salah satu daripada hamba Tuhanmu. Apabila manusia ini meneliti sembahyangmu, engkau lebih khusyuk dan anggotamu menjadi tenang, dan sembahyangmu menjadi elok di hadapannya. Sedangkan ia tidak memiliki apa-apa dan tidak dapat memberikan apa-apa kemudaratan atau kemanfaatan kepadamu. Kemudian betapa engkau tidak malu kepada Allah Ta'ala Tuhanmu yang mengetahui segala rahsiamu, dan betapa engkau tidak merasa takut kepada kebesarannya. Apakah Allah Ta'ala itu lebih hina pada pandanganmu daripada salah seorang hambanya? Maka alangkah besarnya kezalimanmu dan alangkah bersangatannya jahilmu, dan alangkah besarnya permusuhanmu terhadap dirimu sendiri. Subhanallah, panjang lebar. Waalaikumsalam Puan Salihah Kahar, muka surat 76. Muka surat 76, kita sedang bincang ada adab solat. Tuan-tuan ibu sekalian, kata Imam Ghazali kena sebut pada diri kita, wahai nafsu, kenapa bila orang melihat kita solat, kita boleh solat dengan tenang, boleh solat dengan khusyuk, seolah-olah kita takut. Tetapi bila kita solat sendirian, kita tidak boleh khusyuk. Maka ini tandanya kurangnya makrifat kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, kita sebagai orang Islam, antara ilmu yang kita wajib belajar adalah ilmu akidah. Ilmu akidah. Saya sarankan ibu-ibu, tuan-tuan yang ada masa yang terluang, cubalah kita belajar akidah walaupun di online. Sebagai contohnya, ada seorang sahabat saya, sahabat seperjuangan saya, itulah Imam Said Naqib Al-Attas. Imam Said Naqib ni, dia antara guru-guru yang suka mengajar akidah. Bolehlah buka page, sebagai contohnya page Toha Center dan sebagainya. Ada di situ kelas akidah mingguan, kelas percuma. Boleh kita teliti satu persatu perkara berkaitan dengan makrifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini salah satu cara untuk kita besarkan makrifat kita. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang memiliki pengetahuan yang besar. Kemudian kita dapati diri kita boleh solat dengan dalam keadaan tadabbur, khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu ibu-ibu kalau kita lihat, para ulama tasawuf mengatakan, saya suka ulang-ulang benda ni. Antaranya para ulama tasawuf mengatakan, kalau kita teliti Allah kata dalam Quran, mereka sebutkan ayat ini sentiasa disebut-sebut oleh mufassir kita. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Kan, iaitu dengan banyak berzikir itu akan ada ketenangan dalam hati. Satu lagi ayat, afdhul dzikri fa'lamannahu la ilaha illallah. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Para ulama tasawuf berpandangan, dikata maksud asal kepada ayat ini, hadis ini adalah zikir yang paling lazat di sisi Allah Ta'ala. Zikir yang paling nikmat diucapkan di lidah kita, di hati kita, di akal kita, di zahir batin kita adalah zikir la ilaha illallah. Kerana dengan zikir ini, kalau kita baca dan kita faham maksudnya itu membesarkan Allah, maka Allah akan berikan kita ma'rifatnya. Allah akan berikan kita khusyuk dalam solatnya setiap kali kita solat. Jadi bila zikir jadi lazat, solat akan jadi lazat. Bila solat jadi lazat, maka kita akan dapat banyak kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat yang lalai, solat yang tidak ada manfaatnya, solat yang sahun itu akan dicampak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang-orang yang banyak hari ini, orang yang solat itu dia tidak dapat apa-apa manfaat, khasiat daripada solatnya, kerana tidak ada khusyuk pada solatnya. Banyak mebel tuan-tuan ibu. Pagi kita cerita tentang salat, yang mana ibu sendiri dah tahu banyak cerita ni. Para ulama kita, para habaib kita selalu cerita tentang berkaitan dengan khusyuk. Hatta Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya mengatakan, bagi aku rukun solat itu, salah satu rukun adalah khusyuk kepada Allah Ta'ala. Siapa tak khusyuk, kata Imam Ghazali, solatnya barangkali tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi bagaimana solat kita selama ni? Adakah khusyuk solat kita? Adakah betul-betul kita boleh hadapkan mata kita dan mata batin kita pada Allah Ta'ala? Sudah tentu kita harus bimbang. Kita kena bimbang ibu-ibu. Kena bimbang, adakah solat kita ni diterima oleh Allah Ta'ala? Terima ke tidak? Khusyuk ke tidak agaknya? Rasanya ada perkara perlu dibaiki. Jadi kita jangan risau. Kita terus-menerus belajar kitab Bidayatul Hidayah, akan dapat banyak jawapan daripada Imam Ghazali. Imam Ghazali telah share dengan kita ratusan tahun yang lalu perkara berkaitan dengan khusyuk tentang
diri kita dalam solat. Kata Imam Ghazali lagi, maka rawatlah hatimu dengan cara-cara yang seperti ini. Barangkali pada suatu masa nanti ia akan khusyuk juga. Sebenarnya engkau tidak memperoleh apa-apa yang di dalam sembahyangmu kecuali sekadar mana yang engkau khusyuk padanya. Adapun sembahyangmu yang dikerjakan dalam keadaan lalai, lupa, maka sebenarnya sembahyang itu sendiri masih perlu kepada istighfar dan kifarah bagi menyempurnakannya. Subhanallah. Ini saya nasihatkan diri saya juga, ibu-ibu tuan-tuan. Kita dalam solat, biasanya kita akan lupa. Kenapa lupa? Sebab kita tak dapat awas, kita tak dapat fokus. Kenapa tak dapat fokus? Barangkali hati kita masih lagi penuh dengan dunia. Hati kita masih lagi penuh dengan dunia. Sebab itu Imam Sayyidina Umar Al-Khattab mengatakan, aku telah mendapati kesihatan pada sedikitnya makan. Aku telah mendapati khusyuk ketika banyaknya berzikir. Dan aku dapati ketenangan ketika tidak bercampur dengan orang. Ini ayat-ayat Sayyidina Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab Al-Faruq itu. Aku dapati diriku khusyuk kerana banyaknya berzikir kepada Allah. Aku dapati sihat dalam keadaan kurangnya makan, tak makan banyak. Dan aku dapati ketenangan jiwa dengan kurangnya bercampur gaul dengan orang lain. Jadi ini akibat-akibat dia. Kadang-kadang kita terlalu bercampur dengan orang, bercakap dari pagi sampai ke petang, berbual, berborak. Orang putih panggil mingling. Mingling ni campur gaul dengan orang. Maka bila solat nanti hati rasa tak khusyuk sebab banyak cakap. Ini satu mujahadah kita lah ibu. Mujahadah kita, akhlak kita dengan Allah Ta'ala. Saya pernah berziarahi seorang alim, seorang wali min awliyaillah, seorang yang zuhud. Kemudian dalam ziarah kami itu, kami dengan rakan-rakan kami sedang ziarah itu, orang alim ini, hamba Allah ini minta salah seorang daripada kami membacakan bait-bait qasidah. Bait-bait qasidah yang membawa kepada selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah seorang daripada sahabat kami menendangkan qasidah yang sangat merdu suaranya, sangat hebat syairnya, sangat cantik bait-baitnya. Semasa bait-bait ini dibaca, kelihatan wali Allah ini, orang alim ini diduduk kaku badan dia. Kaku dia. Seolah-olah dia tidak bergerak langsung. Kemudian setelah selesai membaca semua kasidah-kasidah yang didendangkan, lebih kurang ada 3 kasidah yang didendangkan, maka wali Allah ini tiba-tiba menangis, menutup muka dia. Dan kami anak-anak muda ni ingat, dia terlalu khusyuk, dia dengar, dia dapat zauq lah, dia dapat rasa lah, bacaan tu sedap, maknanya dalam. Rupa-rupanya bila dia dah kesat air mata dia, dah kering air mata dia, dia katakan, wahai anak-anakku, sebenarnya aku menangis kerana aku dah langgar adab kepada Nabi SAW. Aku dah langgar adab kepada Allah SWT. Wah, kita pun tersentak lah. Kita bertanya apa dia Habib, apa dia wahai Maulana, apa yang tersentak tu. Kata Maulana tadi, kata alim ini, ketika kamu dendangkan selawat ke atas Nabi, ketika kamu dendangkan syair yang membesarkan Allah Ta'ala tadi, aku tergaru-garu peha aku kerana gatal. Dia tergaru, dia letak tangan dekat peha dia gitu, kemudian dia tergaru sikit kerana gatal. Maka dia kata, ya Allah, macam mana aku boleh tergaru sedangkan kasidah sedang didendangkan, nama Allah sedang disebut, nama Rasulnya sedang disebut. Aku telah langgar adab, dia kata. Allah. Ini akhlak yang datang daripada hati yang terlalu penuh dengan khusyuk. Hati yang telah penuh dengan makrifat Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak ibu? Betapa tingginya adab seseorang wali-wali Allah itu, hamba-hamba Allah itu terhadap setiap perkara yang membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini membawa kepada khusyuk, membawa kepada tafsiran hati, apa yang ada pada hati. Jadi kalau kita ni seorang yang banyak cakap, hati kita barangkali kosong daripada nur Allah Subhanahu Wa Taala. Hati barangkali begitu. Kemudian kalau orang yang suka bermaki hamun, cakap yang kasar, bila bercakap dia suka menyakitkan hati orang, barangkali hatinya ada masalah dan penyakit yang perlu dirawat. Jadi ini salah satu perkara berkaitan dengan hati lah ibu-ibu sekalian. Jadi mari sama-sama nak dapatkan khusyuk solat ini, kita sama-sama mengambil langkah untuk banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cuci hati kita. Kemudian kita isi dengan zikir, salah satunya adalah la ilaha illallah. Kemudian juga para ulama kata kalau merasakan hati yang lalai, tidak khusyuk, banyakkan baca bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Baca tu banyak-banyak, itu merawat hati. Kan, siapa yang baca zikir hauqalah,
itu akan merawat 99 penyakit hati. Zikir hauqala itu apa dia? Apa dia? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini bacaan yang dibaca untuk merawat hati. Kalau ada bentuk-bentuk zikir begini, ditutupi ataupun dicantikkan lagi dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insya-Allah Allah akan berikan kita khusyuk dalam solat. Allah berikan kita khusyuk dalam solat. Baik, Al-Imam Ghazali tadi dia ada sebut satu perkataan kifarah bagi sempurnakannya. Kifarah di sini apa dia, Ibu? Kalau kita dapati solat kita tak khusyuk, lupa rakaat, lalai, kita rasa tak peka, kifarah ini berbentuk tebusan. Ini biasa para ulama akan discuss perkara ini. Kita menembuskan banyak perkara berkaitan dengan urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya solat tak khusyuk, kita tebuskan dengan sedekah, dengan istighfar, begitu. Bagi orang makan. Kenapa bagi orang makan? Kita tebus diri kita, salah kita. Seolah-olah kita telah buat satu jenayah dalam solat kita. Begitu. Ini satu kemuliaan bagi orang-orang mukmin. Imam Ghazali sebut di sini, perlu istighfar dan kifarah. Kifarah ni buat tebusan lah. Kita berpuasa, minta Allah Ta'ala, ya Allah ampunkan aku kerana tidak khusyuk padamu, ya Allah berilah aku khusyuk. Dengan puasa tadi, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Nampak tak? Ini kifarah. Apabila hatimu telah hadir, maka jangan lupa engkau membaca iqamat, walaupun jikalau engkau hanya sembahyang sendirian. Dan apabila engkau sembahyang berjemaah, maka hendaklah engkau azan, kemudian diikuti dengan iqamat. Lalu engkau berniat, maka kata olehmu dalam hatimu, usalli fardhu dhuhri lillahi ta'ala. Nampak tak ibu-ibu? Dalam bab solat ini, solat fardu, walaupun solat bersendirian, para ulama fuqaha, sebagai contohnya Imam Mujairimi, Imam Ghazali, Imam Nawawi, semuanya bersepakat mengatakan kalau sembahyang sendirian, dia pun dituntut, disunatkan untuk iqamat sebelum solat. Katalah kita tak ada peluang nak sembahyang jemaah, waktu kita nak solat sendirian, solat fardu tu di rumah itu atau di mana-mana, kita iqamat. Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah, iqamat sendirian. Kerana itu membangkitkan tawajuh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita solat sendirian, dituntut untuk kita iqamat. Kalau kita solat dengan anak kita atau suami kita atau kita solat dengan isteri kita, orang lelaki lah yang akan iqamatkan. Ini satu bentuk tawajuh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah adab-adab solat sebenarnya. Cara untuk kita solat, cara untuk kita mulakan solat dengan penuh kebaikan adalah dengan adab-adab dia. Imam Ghazali ajar cukup baik, cukup simple. Yang pertama kata Imam Ghazali, lepas kita dah wuduk semua siap, ketika kita berdiri tu, kita baca surah An-Nas sekali. Kemudian kita hadirkan hati kita, kemudian kita takbir, kita iqamat, barulah kita solat. Barulah kita takbir. Kalau ada begini, insya-Allah Allah mesti campakkan dengan rasa khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang dia boleh tangguh-tangguhkan solat. Solat Zuhur dia solat pukul 3, 3.30. Ada juga saya lihat, wallahu alam, ni kaedah yang dicipta di solat tu seolah-olah dia buat jamak. Contohnya sembahyang Zuhur dia sembahyang pukul 4.10 minit. Sebab apa? Lagi beberapa minit akan masuk asar, dia akan solat terus. Satu solat ke satu solat. Ini hukum dia dilarang dalam agama kita. Dilarang. Sebab apa? Kita melewatkan solat tanpa keuzuran, itu tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Ada orang solat maghrib, dia pukul 8 suku baru solat maghrib. Sebab 8.30 boleh sembahyang isyak sekali. Dia buat jamak, macam jamak juga. Wallahu alam, cara mana dia ambil. Maka ini dilarang. Yang dituntut dalam agama kita adalah solat pada awal waktu. Solat pada awal waktu. Hendaklah niat dan hendaklah muka surat 77 dan hendaklah niat ini ada di hatimu ketika engkau takbir. Dan jangan sampai niat itu hilang sebelum engkau selepas takbir. Dan angkatlah kedua tanganmu ketika takbir itu sehingga sampai membetuli kedua bahumu, sedangkan tanganmu itu terbuka dan jari-jarinya terhurai. Dan janganlah engkau memberatkan dirimu untuk menghimpunkan jari-jarimu dan memisahkannya. Dan angkatlah kedua tanganmu sehingga kedua ibu jarimu membetuli bahagian bawah daripada kedua telingamu, dan ujung-ujung jarimu membetuli bahagian atas daripada kedua telingamu, dan engkau betulkanlah kedua tanganmu dengan kedua bahumu. Al-Imam Ghazali kata antara adab dalam solat adalah bila kita
Saya rasa ibu ada belajar di mana-mana kelas fiqah. Sama juga penjelasannya. Bila kita takbir itu, bagi lelaki kita angkat tangan lebih sikit. Begini. Jari ibu jari ni sampai ke telinga. Allah. Kalau lebih baiknya kita buka gini. Allahu Akbar. Kalau perempuan sedikit saja. Perempuan jangan buka begini. Perempuan sedikit saja. Ni dadanya saja. Orang lelaki buka sampai telinganya. Membezakan. Baik, dalam ilmu metafizik ada diterangkan kenapa agaknya dalam solat ni, dalam pergerakan solat ni, kadang-kadang kita tak dapat faham ada beberapa gerakan itu, sebagai contohnya takbir itu, dia adalah tanda ataupun simbolik kepada satu perkara. Kenapa dalam solat kita mesti kena angkat tangan takbir? Walaupun ini adalah sunat hayat, tapi dituntut bila kita solat kita angkat Allahu Akbar. Kenapa? Siapa boleh jawab? Kenapa dalam solat fardu atau solat sunat, kita mengangkat tangan waktu takbiratul ihram? Satu teka-teki lah ibu. Kerana para ulama mengatakan, yang mengkaji tentang pergerakan solat, ibu kalau ada masa bolehlah beli buku Sains Solat, ditulis oleh Dr. Fatimah Ibrahim, seorang pensyarah di UKM tak silap saya. Dia ada buat satu kajian antara gerakan-gerakan solat ini membawa kepada kesihatan tertentu. Tapi dalam ilmu metafizik atau ilmu mutasawuf mengatakan bila kita takbir itu surrender betul. Bila kita takbir itu Allahu Akbar itu, kita membelakangkan urusan dunia semua ke belakang kita ni. Urusan dunia semua tak belakang. Semua letak belakang, barulah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dia kata sebaik-baik takbir itu adalah membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam solat, kan? Bila kita angkat Allahu Akbar, ni semua belakang ni semua kita bayangkan ada dunia. Urusan dunia semua kita letak belakang. Hutang kita, duit kita, harta kita, tanah kita semua kita letak belakang dulu. Allahu Akbar. Contohnya. Jadi itu satu simbolik dalam solat kita, membelakangkan urusan dunia dalam urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada khusyuk begini, insya-Allah kita tak akan lupa apa-apa bentuk bacaan dan rakaat dalam solat. Mudah je ibu. Apabila tanganmu telah diletakkan di tempat yang telah disebutkan tadi, barulah engkau takbir, kemudian lalu engkau turunkan kedua tanganmu dengan perlahan-lahan. Dan janganlah engkau tekan kedua tanganmu ketika engkau mengangkat dan menurunkannya. Dan jangan pula engkau tekan kedua tanganmu ke belakang, dan jangan pula engkau tolakkan dia ke sebelah kanan atau kiri. Dan apabila engkau telah letakkan, turunkan kedua tanganmu ke bawah, hendaklah engkau mengangkatnya semula untuk meletakkannya di bawah dadamu. Dan hormatilah tanganmu yang kanan dengan meletakkan di atas tangan yang kiri. Buka jari-jarimu yang kanan, dan engkau meletakkannya memujudi hasta tanganmu yang kiri dan pegang tanganmu yang kanan. Boleh faham tak ibu? Allahu Akbar kan, kita angkat gitu kan. Kita letak macam ni. Kalau boleh macam ni. Kita ikatannya begini. Jadi ini semua adalah sunat. Dan satu lagi, teka-teki saya nak jawab, saya nak tanya pada yang melihat. Ahlan wa sahlan Tuan Arafat, ahlan wa sahlan Umi Safia Aris, ini Umi saya ni. Silakan. Baik, kita bincang tentang solat, kita bincang tentang adab-adab solat, yang mana banyak perkara ni kita dah tahu. Cuma saya nak tanya satu soalan yang membawa kita kepada satu pemahaman. Kenapa dalam solat kita ikat tangan? Kenapa dalam solat Allahu Akbar kita ikat tangan? Kenapa ikat tangan tu? Apa simbolik ikat tangan tu? Kenapa ada mazhab tak ikat tangan? Contohnya mazhab Maliki. Mereka tidak ikat tangan. Ada juga pandangan-pandangan ulama tertentu, dia tidak angkat tangan dan tidak mengikat tangan. Kenapa mazhab Syafi'i dan para ulama besar mengatakan solat mesti kena ikat tangan? Kerana ada dalil, ada warid daripada Nabi SAW, Nabi sembahyang ikat tangan. Kenapa ikat? Lelaki dan perempuan. Agaknya kenapa? Kenapa agaknya bila kita salat, kita ikat tangan? Siapa boleh jawab? Satu teka-teki pada pagi hari Jumaat. Ibu rahmati Allah sekalian. Kerana memberitahu orang kita sedang solat. Itu je. Iklan kepada orang yang kita sedang solat.
Bila kita solat, contoh ibu bila kita solat, tangan kita ke bawah, kita tak ikat tangan. Bila orang yang daripada jauh melihat kita, dia tak tahu apa yang kita tengah buat. Betul tak? Orang tengok kita daripada jauh, kita berdiri je kan, berdiri gitu. Orang ingat, kenapa dia berdiri tu? Sakit ke? Ataupun dia sedang tak sihat ke? Nampak tak? Bila kita solat, kita ikat tangan, dia adalah iklan memberitahu orang yang kita sedang solat. Kita sedang solat. Maka pergerakan ini adalah sunat. Adalah sunat yang dituntut dalam solat kita. Sunnatul hay'ah. Sunat yang mencantikkan lagi solat kita. Baik, Umi Zaitun, Habib Mohsin, Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Semoga Ustaz selalu dirahmati Allah. Jazakallah khair, Umi Zaitun. Ahlan wa sahlan. Moga Allah berikan kesihatan yang baik bagi Umi. Baik, perkara yang berkaitan dengan takbir tadi, Imam Ghazali dia memberi satu teguran, satu penegasan bila kita takbiratul ihram, mengangkat dan menurunkan itu dengan lembut. Lelaki dan perempuan. Bila kita salat, kita angkat tangan Allahu Akbar, lembut saja. Ada orang Allahu Akbar, jangan keras-keras, jangan dalam keadaan kuat begitu. Itu membawa kepada kerosakan. Adapun dalam salat, itu perlu kepada sifat ra'fah. Ra'fah ni apa? Sifat lembut sangat. Allah. Itu khusyuk lah. Orang khusyuk kan macam tu. Kita tengok pergi masjid-masjid besar kan. Kita pergi masjid Wadi Hasan. Kita tengok habib-habib kita, maulana kita solat. Orang alim kita bila solat. Solat dengan penuh khusyuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Solat dengan laju. Solat dengan menerpa-menerpa itu tidak ada khusyuk bagi dia. Maka Imam Ghazali tegur di sini. Bila kita angkat tangan. Bila angkat tangan tu dengan khusyuk. Allahu Akbar. Angkat pun lembut, turun pun lembut. Itu cara untuk mendapatkan khusyuk dalam hay'ah kita dan pergerakan kita. Ini semua berkaitan dengan adab. Ini semua berkaitan dengan adab. Jadi tuan-tuan dan ibu sekalian, kita mengambil satu pedoman bila kita pergerakan kita bermula daripada takbiratul ihram tu je. Takbiratul ihram dengan penuh dengan sifat ra'fah, lembut dan sakinah, lembut dan tenang. Tenang saja. Kalau solat kita tenang, insya-Allah kita dapat khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat kita tak tenang, resah, macam nak laju, macam nak kejar kereta api, rukuknya tidak sempurna, takbirnya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna, solatnya telah jadi solat yang lalai. Barangkali Allah tak terimalah solat begini. Kita berikan Allah perkara yang tidak ada kualiti, Allah tak terimalah tuan-tuan dan ibu. Wallahu tayyibun la yaqbulullah illa tayyibun. Allah itu maha baik, Allah tidak akan terima kecuali perkara yang baik sahaja. Nampak tak Jadi bila dalam bab kita mengangkat tangan untuk takbiratul ihram, walaupun benda tu benda yang biasa kita dah buat, dah berpuluh tahun kita buat, pastikan dalam keadaan yang paling lemah lembut sekali. Naik pun lembut, turun pun lembut. Dan ikat tangan kita pun dengan penuh dengan kelembutan. Maka ini cara untuk kita dapat khusyuk dalam solat. Baik, kemudian Imam Ghazali kata, setelah itu tangan kanan mesti letak atas tangan kiri, kita ikat. Kerana tangan kanan ini dipandang mulia dalam Islam. Wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammun, kata Imam Nabhani. Adapun baginda Nabi itu sangat suka mendahulukan tangan kanannya dalam perkara-perkara yang baik. Makan tangan kanan, buka pintu tangan kanan, salam orang tangan kanan. Dalam solat pun meletakkan tangan kanan lebih aula, lebih besar, lebih hebat daripada tangan kiri kita. Kemudian setelah itu dalam Islam kita akan belajar dalam bab fardu ain. Setelah kita takbiratul ihram, ini ibu kena ambil pedoman, kena ambil satu catatan. Setelah kita takbiratul ihram, kita kena diam sekejap. Barulah boleh kita baca doa iftitah. Faham Kita kan Allahu Akbar, takbiratul ihram kan, Allahu Akbar. Diam dalam 4-5 saat, baru kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bu'atan wasila. Itu begitu. Ada lebih kurang 4 saktah, 4 tempat berhenti sekejap dalam solat. Yang pertama setelah takbiratul ihram. Yang kedua setelah membaca takbiratul ihram, sebelum baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kemudian setelah membaca a'udzubillahi minasyaitanir rajim, kena senyap sekejap sebelum baca suratul Fatihah. Kemudian sebelum baca suratul Fatihah, setelah baca suratul Fatihah dah selesai, sebelum baca surah, senyap sekejap. Khususnya bagi imam-imam, kalau dibaca Fatihah dalam solat fardu, lepas dia baca waladdallin amin,
senyaplah sekejap, bagi ruang untuk makmum baca Fatihah. Itu caranya. Kalau kita solat sendirian pun begitu. Lepas surah Fatihah, senyap sekejap, saktah. Sebelum kita mulakan surah, ada gap gitu. Gapnya mungkin dalam 3-4 saat saja. Kemudian setelah baca surah, kita senyap sekejap, barulah kita rukuk. Ini semua tanda-tanda ketenangan, khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ada gap, kita ada rasa ruang untuk kita tenangkan diri, baru kita memindahkan satu rukun ke satu rukun dengan baik. Lepas takbir, sebelum baca doa iftitah, senyap sekejap. Jangan Allahu Akbar kabir, alhamdulillah. Itu tidak ada ketenangan. Allahu Akbar kabir, alhamdulillah katsira. Beberapa saat itu kita senyapkan diri sekejap. Itu dinamakan tempat saktah, tempat kita berhenti seketika. Ibu sekalian, ini cara untuk kita dapatkan khusyuk dalam salat. Khusyuk dalam salat. Kemudian kita bacalah doa iftitah. Satu doa yang paling hebat dan dalamnya ada tawajuh kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bacalah olehmu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan seterusnya bacalah surah Al-Fatihah dengan memperhatikan tempat-tempat tasydid. Dalam kitab Safinatul Najah, kalau kita belajar, ada lebih kurang 14 tempat tasydid dalam Fatihah yang kita kena jaga. Jangan jaga baik bacaan itu. Dan berhati-hati membezakan huruf dha dengan huruf dha dalam bacaanmu, dan katakanlah amin selepas surah Fatihah. Dan jangan engkau sambungkan kalimat amin itu dengan kalimat waladhdallin. Dan nyaringkan bacaanmu pada surah Fatihah dan surah mengikutnya pada solat subuh, maghrib dan isyak, iaitu pada 2 rakaat yang permulaan, kecuali bila engkau seorang makmum, dan nyaringkan dengan kalimat amin. Nampak tak ibu? Ada beberapa perkara Imam Ghazali sentuh di sini yang mana saya rasa semua orang dah tahu, cuma dia nak refresh balik aja. Yang pertama, bezakan huruf dalam hijaiyah kita. Huruf dha lain, huruf dad lain, huruf dad lain, huruf dal lain, huruf dha lain, huruf zai lain. Kan huruf zal lain, zal, zai, dha kan lain kan. Itu semua ada getaran-getarannya. Kemudian jangan sambung kalimah waladhdallin dengan amin. Waladhdallin amin. Sebenarnya itu salah. Sebab itu saya katakan ada sakta di situ, waladhdallin amin, sekejap, dalam few seconds. Ada saranan daripada para ulama tasawuf. Sebagai contohnya, Imam Abdullah Al-Haddad pun ada komen di situ. Kata setelah kita baca waladhdallin, kita baca rabbighfirli walidayya dalam hati kita. Rabbighfirli walidayya, ya Allah ampunkan aku dan dosa ibu bapaku. Itu tempat-tempat mustajab doa. Waladhdallin, rabbighfirli walidayya, amin. Itu cara-caranya lah. Kalau kita tak hafal doa tu tak apalah. Setelah kita baca waladhdallin, senyap sekejap, baru kita baca. Pisahkan antara waladhdallin dan amin itu. Waladhdallin, amin. Begitu Ibu. Amin itu disunatkan sahaja untuk dibaca, tapi dituntut. Baik, kemudian kita tahu bacaan kita nyaring pada solat subuh, maghrib dan isyak. Yang lain-lain, zuhur dan asar itu kita tidak baca dengan nyaring. Dan bila kita baca, imam baca waladhdallin, makmum akan baca nyaring sedikit amin itu. Dan teguran para ulama fiqh di sini pun begitu. Bacaan amin daripada makmum kena hati-hati. Ada imam baru baca waladhdallin, makmum terus amin. Makmum baca amin ketika imam belum baca amin, itu salah. Ada 2 kaedah untuk membaca amin. Yang pertama, seiring dengan imam. Imam waladhdallin, kita tunggu jap. Baru imam nak baca amin, kita pun serentak amin. Itu pun okey. Itu okey. Ataupun biar imam baca dulu amin, kita pun lambat sedikit amin. Tetapi yang salahnya bila makmum baca bila imam baca waladhdallin, imam baca je waladhdallin, kita dengar lin je, terus kita sambung amin, itu satu kesalahan. Itu satu bentuk kesalahan dalam solat yang harus dijaga para ibu-ibu, para tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Salah satu perkara yang kita kena perhatikan dalam solat kita, sebagai contohnya dalam bacaan Fatihah itu, waladhdallin. Bila kita solat berjemaah, imam baca waladhdallin, sabar dulu, barulah kita baca amin.
Ada tempat dia berlawanan. Wallahu alam. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Dia berlawanan amin tu. Amin. Min. Dua tiga orang berlawanan bacaan amin. Itu satu kesalahan. Bahkan dalam kitab Kasyifatus Syuja' diterangkan apa-apa bentuk bacaan dalam solat lebih daripada 14 harakat, solat itu batal. Macam mana tu agaknya? Macam mana tu agaknya? Bila baca begitu, solatnya batal. Nah, sebab tu kita kena betul-betul study tentang solat ini supaya kita tahu selok-belok cara bacaan ni semua. Baik, sedikit lagi Imam Ghazali sentuh di sini. Dan hendaklah engkau baca selepas surah Fatihah pada sembahyang subuh surah-surah yang dinamakan Tiwalul Mufassal. Tiwalul Mufassal. Dan sembahyang maghrib akan surah-surah yang dinamakan Qisarul Mufassal. Dan sembahyang zuhur, asar dan isyak surah-surah yang dinamakan Awsatul Mufassal. Dan engkau baca pada sembahyang subuh dalam perjalanan akan surah Al-Kafirun pada rakaat pertama dan surah Ikhlas pada rakaat kedua. Dan jangan engkau sambungkan bacaan akhir surah takbir rukuk, tetapi hendaklah engkau pisahkan antara keduanya dengan sekadar membaca subhanallah. Baik, Imam Ghazali sentuh di sini ada solat kita baca Tiwalul Mufassal, ayat surah-surah yang panjang, dan ada juga surah-surah yang pendek bagi solat maghrib dan solat zuhur, asar dan isyak. Begitu juga ada bacaan Awsatul Mufassal. Surah yang panjang, surah yang pendek, surah yang pertengahan. Kemudian teguran Imam Syafi'i Ghazali di sini, jangan kita sambungkan bacaan akhir surah dengan takbir rukuk yang saya tadi terangkan. Kita dah baca surah, lepas baca surah habis terus rukuk. Itu kena gapkan. Kena ada satu portion untuk kita baca subhanallah. Sekadarnya. Sekadar subhanallah. Kita dah baca contohnya, kita baca Fatihah. Lepas tu kita baca surah li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Berhenti sekejap, baru kita Allahu Akbar, baru kita rukuk. Begitu jangan kita khauf terus Allahu Akbar. Tidak ada mufassal di situ. Tidak ada gap di situ. Jadi bila kita ada gap, bila daripada antara surah dan rukuk, kita berhenti sekejap baru kita rukuk, insya-Allah kat situ ada khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu caranya solat. Cara kita solat. Jadi inilah beberapa perkara berkaitan dengan bagaimana adab-adab mengerjakan solat menurut pandangan kajian yang ditakwilkan oleh Imam Ghazali kita. Dia kaji tentang bagaimana nak dapatkan solat yang betul-betul sama macam Nabi sallallahu alaihi wasallam solat. Solat yang penuh dengan khusyuk. Bila kita solat dengan khusyuk, insya-Allah Allah berikan kita pengampunan dosa, Allah menerima kita, Allah kasih kita, Allah redha kita, dan Allah jadikan kita minal musallin, daripada kalangan orang-orang yang salat, daripada kalangan orang-orang yang salat. Baik, sedikit lagi. Ketika engkau berdiri untuk solat, hendaklah engkau menundukkan pandanganmu ke tempat sujudmu, kerana yang demikian itu lebih menumpukan perhatianmu dan lebih hampir kepada khusyuk hatimu. Dan janganlah sekali-kali engkau toleh kiri kanan dalam solat sembahyangmu. Subhanallah. Baik, saranan para ulama fuqaha bila kita solat, mata kita tumpu pada tempat sujud. Dan baru-baru ni saya dapati ada kajian yang mengatakan, wallahu alam, saya belum try lagi, siapa yang solat dan matanya terbuka, kerana itu dituntut dalam solat. Solat ini haruslah mata kita dibuka. Mata kita dibuka dengan jelas. Ketika kita berdiri, rukuk, hatta dalam keadaan sujud pun mata kita kena buka juga. Rupa-rupanya ada khasiat, ia akan memberikan kita fokus, memberikan kita ketenangan dan memberikan kita kesihatan mata daripada rabun. Ini baru saya buat tahu ni. Baru beberapa hari lepas bila kita baca artikel tentang kesihatan mata dan sebagainya, katanya antara cara untuk dapatkan kesihatan mata dalam solat, jangan tutup mata. Rupa-rupanya betul, memang dalam pandangan para ulama fuqaha, mereka mengatakan kalau hatta Imam Syafi'i ada komen mengatakan tutup mata dalam solat makruh sebenarnya, kerana boleh dibayang dengan banyak bayangan dan khayalan menurut para ulama. Salah satu sebabnya kalau tutup mata boleh jadi rabun. Tapi kalau solat dengan buka mata, pada ketika dia berdiri ditumpu pada tempat sujudnya, kemudian pada rukuk pun ditumpu lagi pada tempat sujudnya,
Dan apabila dia sujud, dia masih lagi buka matanya melihat tempat sujud dengan dekat, maka itu sebenarnya secara tidak langsung rawatan bagi mata dia. Mata sihat, tak rabun insya-Allah. Saya rabun ni, insya-Allah saya boleh try lah. InsyaAllah kita sedang try, sebab kita kadang-kadang kita tak perasan tengah sujud tu kita tutup mata sebab kita nak doa, minta pada Allah macam-macam kan. Tapi lepas ni insya-Allah ibu sekalian, kita cuba share pada keluarga kita, rakan-rakan kita, solat, hatta solat sunat, jangan tutup mata dalam solat. Waktu berdiri, waktu rukuk, waktu sujud, waktu salam, semuanya sekali, semua siap. Tumpu pada tempat sujud, maka ada rawatan mata insya-Allah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang solat begini, maka dia akan dapat kesihatan mata. Tapi kita sebenarnya bukan nak kejar kesihatan mata, tidak. Kita nak kejar Allah Subhanahu Wa Taala dalam solat. Kita nak kejar redha dan kasihnya. Tapi Allah berikan kita satu ganjaran. Salah satunya berupa mata menjadi sihat. Siapa-siapa ibu-ibu yang tak percaya pada lasik, tak percaya pada rawatan-rawatan mata itu, takut dan sebagainya, sebenarnya rawatan itu betul, rawatan itu boleh dilakukan. Siapa yang saya power sedikit je ibu-ibu, tak banyak pun. InsyaAllah adalah niat nak buat rawatan juga supaya tak nak pakai cermata lagi. Siapa-siapa ibu-ibu atau tuan-puan yang ada niat untuk buat rawatan, silakan, tak ada masalah insya-Allah. Lebih baik menjaga kesihatan mata kan. Boleh buat lasik kan, boleh buat kalau ada glaukoma atau katarak dan sebagainya, boleh buat rawatan. Pergilah ke mana-mana pusat rawatan yang terbaik. Jadi bila kita mata sihat, kita boleh baca Quran dengan banyak, baca dengan tadabbur, begitu ibu-ibu sekalian. Baik, saya rasa setakat ini dahulu. InsyaAllah kita akan masuk lagi pada perbincangan kita antara adab-adab yang diberikan, dikaji selidik oleh Imam Ghazali. Banyak perkara yang kita nak sentuh hari yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini dapatlah kita faham sesuatu, bagaimana menghadapkan jiwa kita, zahir batin kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah ubahkan diri kita dari baik kepada lebih baik lagi. Wallahu a'lam. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت شهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب نصيبا من الجنة وزقنا النظر إلى وجهك الكريم اللهم يا محول الأحوال حول علينا لسن الحال ويا مقلب القلوب الأبصار ثبت أقدامنا على دينك وطاعتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. جزاك الله خير أمي صفية dan para hadirin sekalian. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير.